Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatil lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian yang hanya selayaknya buat Allah yang maha menguasai sekalian alam, yang maha menguasai sekalian makhluk dan ciptaan. Alhamdulillah, dengan izin dan keridhaannya kita berpeluang bersua walaupun tidak bersemuka. Namun Allah telah uruskan hati kita untuk sama-sama mengunjungi majlis ilmu pada hari ini walaupun secara digital maya. Terima kasih yang tidak terhingga buat pengurusi majlis pada hari ini serta kru-kru yang terlibat di sebalik tabir ataupun secara langsung. Yang dihormati Guru Besar Cemerlang, Sekolah Kebangsaan Taman Ihsan, Datin Jamnah Elias Intan binti Idrus. Yang dihormati guru-guru kanan, yang dihormati ketua-ketua panitia, guru-guru, staf-staf sokongan, ibu bapa, seterusnya murid-murid yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah yang insya-Allah sama-sama akan kita kongsikan pada hari ini adalah yang diberi pada saya, iaitu hijrah. Mengapa kita perlu berubah ataupun mengapa kita perlu berhijrah. Namun sebelum tu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan, saya rasa masih belum terlambat untuk saya mengucapkan salam ma'al hijrah 1443. Okay? Yang bertemakan dengan temanya iaitu Manhaj Rabbani, Ummah Berkualiti. Jadi kat sini Manhaj Rabbani ni saya ingin jelaskan sikit lah. Manhaj Rabbani ni apa? Manhaj Rabbani ini merupakan satu dasar yang meletakkan tafaqah. Apa itu tafaqah? Tafaqah itu adalah keilmuan dan juga meletakkan ruhaniyah, iaitu kerohanian, dan juga dakwah sebagai aktivis paksi utama. Okey, maksudnya meletakkan ketiga-tiga ini, iaitu tafaqah, ruhaniyah dan dakwah sebagai paksi utama. Konsep ini sebenarnya dekat dengan kita dah lama. Dan ia adalah sebaik-baik dasar yang perlu dikembalikan kepada diri kita sebagai ummah dan rakyat Malaysia yang dicintai. Prinsipnya mudah, iaitu kita kembali dan berpegang semula dengan konsep ubudiyah. Iaitu ubudiyah itu ibadah kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dari rumah dan keluarga kita sendiri sehinggalah ke tempat kerja, rakan-rakan dan juga ataupun tempat belajar, melibatkan semua golongan dari kanak-kanak, remaja, dewasa hinggalah yang tua. Bagaimana pentingnya hijrah dalam kehidupan saudara-saudari yang dirahmati Allah? Ibaratnya macam dia. Biarlah kita menjadi air, ibaratnya air sungai yang mengalir yang dapat memberi manfaat kepada hidupan-hidupan lain. Namun janganlah kita menjadi air yang bertakung di jalan, yang hanya menyusahkan kenderaan yang lalu, yang hanya berkeladak dan kotor. Allah Subhanahu Wa Taala seringkali menggambarkan di dalam syurga, kalau ditengok dalam ayat-ayat berkaitan dengan syurga tu, menggambarkan sungai-sungai yang mengalir, air-air yang mengalir di sana sini, yang memberikan gambaran kehidupan kita agar sentiasa mengalir. Anak kita ni guru hendak sentiasa mengalirkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat kepada murid-muridnya, dan sentiasa bergerak dari satu potensi ke satu prestasi yang lebih baik, insya-Allah. Dalam firman Allah surah Al-Insyiqaq ayat 16 hingga 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala aqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari iza tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Yang bermaksud, maka aku bersumpah demi mega dan malam serta segala yang dihimpunkannya,
dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya. Sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan perjalanan malam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan kesimpulan daripada kejadian ini. Jika beginilah sifat malam, bermula daripada gelap namun belum berapa gelap, hinggalah kemudian menjadi gelap gelita yang sepenuhnya. Dan akhirnya muncul cahaya daripada purnama yang terang. Beginilah perjalanan kehidupan kita. Ada kalanya kita rasa kita dalam kegelapan. Kita rasa macam dalam kesempitan, tanpa cahaya, tak ada tempat bergantung, tak tahu nak minta tolong siapa. Namun kita perlu sedar dan positif serta terus bergerak kerana pasti ada cahaya yang menanti kita. Ingat ayat ni, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesempitan tu ada kelapangannya. Okey? Kita perlu terus melakukan perubahan dan pergerakan dalam hidup kita. Tak perlu untuk melakukan satu perubahan yang besar dalam siri hijrah kita ini. Tak perlu kita meletak cerita kita nak berhijrah, nak mengubah dunia ke, tak perlu. Kita mula dari yang kecil dahulu. Maksudnya kita hanya perlu sentiasa memperbaharui taubat. Ni saya nak cerita tentang ni. Hijrah kita pertama, saya nak cerita tentang ni, hijrah yang pertama adalah diri kita. Dan macam mana kita nak ubah diri kita adalah taubat. Okey? Orang yang sentiasa memperbaharui taubatnya adalah orang yang menginsafi dirinya yang berada dalam kegelapan yang mahu keluar daripada gelap gelita itu. Maka saya nak ingatkan diri saya lah sebenarnya. Malah diri semua, sesama kita lah, kita saling ingat mengingati. Agar sentiasa upgrade taubat kita. Buatlah solat taubat setiap malam lepas isyak atau sepertiga malam, atau bila-bila masa yang kita rasakan waktu tu tenang untuk kita. Niat dalam hati kita, usolli sunat taubat, raka'ataini ada anillahi ta'ala. Ataupun bahasa apa pun tak apa. Bahasa Melayu pun boleh. Usolli ataupun ataupun sahaja aku niat solat taubat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey? Kerana Allah Ta'ala. Kemudian angkatlah tangan, takbir, Allahu Akbar. Sambil dalam hati penuh keinsafan memohon kepada Allah, bacalah Fatihah. Al-Fatihah, kemudian bacalah surah apa-apa kita tahu. Kemudian rukuklah, iktidal, kemudian sujudlah 2 kali. Kemudian bangkitlah di rakaat kedua. Di rakaat kedua, ulanglah seperti mana rakaat pertama. Bacalah Al-Fatihah. Kemudian bacalah surah apa-apa yang kita tahu, yang kita lancar dengannya. Rukuklah, iktidal lah, sujud. Duduklah antara 2 sujud, kemudian sujud yang terakhir. Okay, stop. Sujud yang terakhir, selepas kita membaca bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maka bacalah zikir Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca sebanyak 40 kali. Baca zikir tersebut. Selesai 40 kali baca, memang berat sikit, tapi cubalah. Kalau kita nak bertaubat, kita kena tunjuk kesungguhan kita. Okey? Lepas kita baca 40 kali dalam bacaan tu, dalam sujud tadi, maka bangunlah, bertahiyatlah. Kemudian akhirilah solat kamu dengan salam. Kemudian ambillah masa, beristighfarlah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Istighfar ni tak ada jumlah dia. Buatlah 100 ke, 1000 ke, beribu-ribu ke, ataupun buatlah sehingga hati kita tu rasa macam lembut. Faham tak lembut istilahnya? Kita rasa hati kita tu macam, ya Allah, dekatnya aku dengan Allah. Sehingga kalau katakan kita beristighfar sampai menitis air mata tu, maksudnya kita dah dekatlah tu. Maksudnya dekatlah kita dengan Allah tu, insya-Allah. Waktu itu kita taubatlah bersungguh-sungguh dengan taubat nasuha.
Okey. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, itulah sebenar hijrah yang wajib kita buat. Bukan berhijrah sepenuh raga nak kejar kekayaan lagi dah. Nak kejar kekayaan, nak jadi kaya raya atas dunia. Bukan juga nak berhijrah, nak berubah ni sebab nak berebut kuasa memerintah negara dan rakyat jelata, atau berhijrah kerana kemasyhuran. Dapatkan perhatian, kemasyhuran di mata orang ramai ataupun netizen sekarang ni kan, orang sibuk kumpul like, kumpul follower. Bukan tu. Kita niatkan first kali nak berhijrah tu, kita hijrah untuk kita berubah, untuk dekat dengan Allah. Kemudian bila kita dah hijrah, jangan lupa, apa yang jangan lupa? Jangan lupa ajak kawan-kawan sama-sama berhijrah. Janganlah kita seorang-seorang dia nak selamat ke akhirat. Kita pun nak selamatkan kawan-kawan kita, adik-beradik kita, saudara mara kita dan orang-orang kita sayang. Sama-sama berhijrah kepada yang lebih baik. Okey. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya ambil maksud je, hadis ni agak panjang. Maksudnya, sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa lalu dia berkata, "Ya Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah diriku." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Adakah hamba-Ku tahu bahawa dia mempunyai Tuhan yang akan mengampuni dan menghukum dosanya? Aku telah mengampuni hamba-Ku." Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, "Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hamba-Ku." Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lalu dia berdoa, "Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hamba-Ku sebanyak 3 kali. Maka biarlah dia lakukan apa yang dia kehendaki." Riwayat Al-Bukhari. Imam Nawawi ada mengulas hadis ini jelas pada sisi dalalahnya, bahawa walaupun dosa, walaupun terulang 100 malah 1000 atau lebih, dan dia bertaubat setiap kali daripadanya, maka taubatnya diterima dan gugur dosanya. Okey? Meskipun dia bertaubat dari semua dosa dengan sekali taubat, setelah semua dosa, maka taubatnya sah. Okey, maksudnya dia berulang-ulang pun dia taubat dengan taubat nasuha, dosa insya-Allah sah. Namun taubat yang dilakukan tersebut hendaklah benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati dan perasaan, serta merupakan satu keinsafan yang bersungguh-sungguh. Maksudnya memang betul-betul ni nak taubat ni. Bukan hanya menyebut istighfar semata-mata sedangkan hatinya masih ingin terus melakukan maksiat. Janganlah taubat je lah astagfirullah, tapi dah mati tu nak buat lagi maksiat ni. Jangan. Maksud kita sini situasi dia. Kalau nak bertaubat tu kata orang, memang kita dah tak nak buat, ya Allah, aku tak nak buat lagi dah. Aku tak nak buat lagi dah dosa tu. Aku tak nak mengumpat lagi dah. Aku tak nak kata orang melakukan dosa besar lagi dah. Aku tak nak bercakap bohong lagi dah. Aku tak nak yang lebih besar lagi lah. Katakan orang tu kalau dia penzina, aku tak nak berzina lagi. Kalau orang tu perompak, pencuri, aku tak nak menyamun, merompak lagi. Contoh, maksud dia aku tak nak buat dah, tekad. Tapi esoknya berlaku lagi atas kelemahan iman dia. Maka malam tu bertaubat lagi. Macam tu lah tadi yang dalam hadis tadi. Taubat berapa kali. Tapi asalkan dia ada niat bersungguh-sungguh untuk melakukan taubat. Okey. Inilah yang disebut juga oleh Imam Al-Qurtubi. Saya nak baca sikit. Seperti yang dinukilkan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fath Al-Bari. Beliau berkata, hadis di atas menunjukkan betapa besarnya faedah istighfar. Betapa agungnya kurniaan Allah. Betapa luasnya rahmat, kelembutan dan kemurahan Allah. Akan tetapi istighfar ini ialah istighfar di mana hatinya mempunyai niat yang sama dengan apa yang lidah lafazkan untuk meninggalkan maksiat. Dia istighfar tu betul-betul kerana nak tinggal sungguh dah maksiat tu. Okey? Dan ia disertai dengan rasa penyesalan. Inilah maksud taubat. Ia bermaksud sesiapa yang mengulangi dosa dan taubat, setiap kali terjebak ke dalam dosa dia akan kembali bertaubat. Ia bukan bermaksud sesiapa yang lidahnya memohon kepada Allah sedangkan hatinya berterusan mahu melakukan maksiat itu. Ni Ustaz saya telah pun jelaskan terlebih dahulu. Kalau dia ada niat lagi nak buat zina ke apa, jahat ke apa-apa bentuk dosa besar lah.
masih terus nak mensyirikkan Allah, tak nak tinggalkan dosa, tapi dia beristighfar, maka takutlah istighfar tu seolah macam mempermain-mainkan lah. Dia nak, kalau betul-betul maksudnya dia dah niat nak tinggal lah. Memang dia nak betul-betul nak resign lah daripada dosa dia tu. Okay, kalau contohnya kalau dia ada dosa syubhah, contohnya sebelum saya ambil benda yang ramai orang buat lah. Okay, contoh dia macam dia merokok, dia nak taubat, nak berhenti merokok. Maksudnya doalah, ya Allah permudahkan aku untuk berhenti merokok, ataupun permudahkan diriku untuk berhenti melakukan dosa-dosa ini, yang aku bertaubat, aku tidak akan mengulangi dosa tersebut, terimalah taubatku. Doalah. Itu sebenarnya tak perlu diajar lah, sebenarnya itu daripada hati kita. Apa yang terlintas ke hati kita, apa yang Allah ilhamkan, insya-Allah akan terlafaz di lidah kita. Jadi saya balik kepada tajuk yang asal tadi. Mengapa kita perlu berhijrah? Okey. Selepas selesai kita bertaubat tadi, jangan lupa lah, tadi macam saya kata, ajak ahli keluarga, saudara mara, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Malah beruntunglah kita ni sebenarnya. Sebab selaku pendidik, kita ni diberi kesempatan untuk mengajar anak-anak murid kita agar sama-sama mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur tu, okey, ada satu amalan ulama-ulama terdahulu ajarlah. Dia kata sebelum kita tidur ni, kita maafkan, kita ampunkan semua dosa-dosa sesiapa pun pada kita. Kadang-kadang berat bagi setengah orang, tapi kita buat ni, insya-Allah kita akan rasa ketenangan yang lain di sisi Allah. Okay, Allah akan permudahkan urusan kita. Kita first kali kita maafkan kesalahan orang. Selalu kita minta maaf kan. Apa salah kita maafkan kesalahan orang? Tak kisah apa pun kesalahan orang tu. Orang tu mungkin kita tak tahu dosa dia. Kita tak boleh nak nilai orang tu pernah berdosa kita apa. Okay, kita anggapkanlah sesiapa pun yang dosa, yang pernah ngumpat aku ke, yang pernah buat tak elok dengan aku ke, dahulu, kini dan selamanya, aku maafkan ya Allah. Macam saya ampunkan semua dosa. Bukan macam dengar macam tak buat dia ni kan. Nak ampunkan dosa orang. Tak. Okey, dengar dulu. Okey, saya ampunkan dosa semua. Saya maafkan semua kesalahan orang kepada saya. Okey, bukan apa? Untuk memudahkan di hari akhirat nanti. Bila kita ampunkan dosa seseorang tu, kita ampunkan dosa semua orang yang pernah berdosa dengan kita, maka urusan kita dekat mahsyar pun mudah. Tidak tertangguh. Tertangguh kenapa? Kerana ada orang yang masih bersalah dengan kita di mahsyar nanti, orang yang bersalah dengan kita, nak minta halal dengan apa yang dilakukan kepada kita. Kita pun terpaksa tunggu dia. Sampai kita bersua dengan dia. Mahsyar tu bukannya ramai. Bukan sedikit, ramai. Ada yang mengatakan beratus ribu tahun nak selesaikan untuk ditemuduga oleh Allah seorang demi seorang. Sama ada mendapat kitab dengan tangan kanan atau mendapat kitab dengan tangan kiri. Syurga atau neraka. Di seorang-seorang. Daripada berbilion trilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai ke hari kiamat. Bayangkan betapa ramai. Bukan manusia, semua makhluk dihamparkan di padang mahsyar. Okey. Oleh itu, dan selepas kita berniat memaafkan kesalahan siapa pada diri kita, kemudian kita pun berdoa lah. Jangan lupa berdoa. Kita doakan, ya Allah, semoga sebelum diangkat nyawa kita bertemu Allah, penting sebelum diangkat nyawa kita bertemu Allah, kita harapkan semoga diberi kesempatan memohon kemaafan serta merebus segala kesalahan pada orang yang kita buat salah. Ya Allah, beri aku kesempatan, kalaulah aku ada kesalahan dengan manusia, kalau ada kesalahan dengan si fulan atau si fulan yang aku lupa, yang aku tak ingat, maka beri aku kesempatan untuk bertemu dengan dia, untuk bukakan hati aku untuk minta maaf kat dia. Kerana kita tak ingat, kita pernah buat salah orang. Orang tahu kita buat salah dia, orang ambil hati dengan kita, kita tak sedar. Jadi kita pun doalah semoga diberikan kelapangan hati kita. Kita bila nampak muka dia, kita pun teringat, aku ada buat salah kat engkau dah, aku ada sakit hati engkau dah, aku minta maaf. Contohnya. Tak apa, jangan malu minta maaf. Rendahkan ego kita. Buat apa kita nak ego? Dunia ni berapa banyak je. Buat apa kita nak takbur? Buat apa kita nak malu? Kan? Berapa lama je kita hidup kat dunia ni? Nanti kalau mati, tak sempat nak minta maaf, sempat nak cleankan dosa kita. Kita takut kan? Alam barzah tu. Lama alam barzah tu. Kenapa saya kata lama? Bayangkan, berapa ramai, contohlah, dulu yang meninggal, dah beratus-ratus tahun dalam kubur tu. Kita pun tak tahu berapa lama pula nak sampai ke hari kiamat tu. Tak berapa ribu tahun, berapa ratus tahun nak sampai ke hari kiamat tu. Nak tunggu sampai hari kiamat tu. Barulah habis alam barzah tu. Tapi bagi orang-orang yang beriman, alam barzah itu menjadi taman-taman di syurga. Okey. Dan juga kita harapkan semoga kita diberi kesempatan memohon maaf serta merebus segala kesalahan pada orang yang kita buat salah. Semua dakwah
Assalamualaikum, sidang hadirin saudari-saudara sekalian. Sebenarnya dakwah ni tak perlulah seseorang itu menjadi ulama ke, menjadi mufti ataupun ustaz. Sesiapa pun yang ada sekelumit ilmu yang benar di sisi Allah dan bermanfaat, maka sampaikanlah. Okey. Saling tegur-menegur jika terlihat sesuatu kesilapan rakan kita ke apa ke, benda yang tak elok ke, kita tegurlah dia. Tapi tegur tu janganlah sampai membuka aib. Tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Okey? Tapi jangan kita bangga pula buka aib kita sendiri. Aku dulu masa muda, setakat ni. Jangan. Itu lagi Allah laknat. Allah tak pandang pun ke hari kiamat ni. Allah, sedangkan Allah dah tutup aib kamu, tapi kamu nak buka, kamu sendiri yang buka aib kamu. Cerita tentang maksiat yang kamu lakukan, apa semua. Jadi jangan. Itu lagi Allah tak pandang. Allah laknat nanti. Okey? Na'udzubillah. Kita taubat, insya-Allah. Jadi kita tutup aib. Nak tegur pun janganlah tegur depan kawan-kawan atau semua. Kan? Kalau kena yang jenis ego juga, awak tegur dia, dia pun wah terasa malu, dia ni malukan aku ni, jadi gaduh dah. Dah jadi bertelingkah. Kan? Bukan buka aib orang tapi tutup aib. Ingat, kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Besar mana pun aib kita Allah tutup. Okey? Saling tegur-menegur dan insya-Allah kebaikan kita pada orang nanti Allah akan balas berganda-ganda kebaikan. Berganda-ganda kebaikan buat diri kita dunia dan akhirat. Itu janji Allah. Orang yang berhijrah ialah orang yang sentiasa mengisafi dirinya, kerana itulah hakikat kita manusia sering melakukan kesilapan. Namun sebaik-baik manusia ialah setelah mereka melakukan kesilapan, maka mereka bersegera mengisafi kesilapan dan bertaubat. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, hijrah tidak pernah terputus sampai pintu taubat tertutup, dan pintu taubat tidak tertutup hingga matahari terbit dari arah barat. Mana barat? Saya pun tak tahu. Saya dalam bilik. Sana ke. Kalau katakan barat, matahari esok pagi terbit dari arah barat, masa tu diceritakan manusia semua dah kelang kabut dah. Bila matahari terbit di barat, semua orang kelang kabut. Siapa yang ada kekayaan harta, dia ambil harta semua, letak kat depan rumah-rumah orang fakir ni. Semua harta, tak ada satu sen pun, letak semua. Orang-orang fakir pun buka pintu tengok harta banyak, dia pun tak nak. Dia tak nak. Dia tak nak harta dah. Tak pandang dah. Semua dah tak fikir dah kekayaan. Okey, semua lari. Meninggalkan pekerjaan, meninggalkan apa tengah belajar, apa semua hal-hal dunia tinggalkan. Semua cari masjid, semua cari tikar sejadah. Nak bertaubat kepada Allah. Tapi ingat, bila matahari terbit dari belah barat, maka pintu taubat dah tutup, dah terlambat dah. Selagi belum terbit matahari belah barat, maka selagi itulah pintu taubat masih terbuka untuk semua orang. Okay? Ada dua keadaan. Pertama, sebelum pintu taubat tu akan tertutup selagi yang pertama, matahari tak terbit di belah barat. Kalau dia terbit di belah barat, tutup. Yang kedua, selagi orang itu belum mati. Belum menghembuskan nafas yang terakhir. Okay? Pintu taubat tu masih lagi terbuka. Kalau dah mati, ibaratnya, bila orang-orang yang sesat ni mati, dia mengharapkan agar dikembalikan ke dunia untuk bertaubat. Tapi itu maksud Allah tak terima dah permintaan mereka. Okey. Rasulullah SAW memudahkan pemahaman kita kepada hijrah dengan erti taubat. Itu maksudnya. Hijrah ni, dia senang, simple. Saya ambil tajuk taubat ni. Sebab apa? Hijrah dengan taubat tak jauh. Kita, manusia, apabila nak berhijrah tu maksudnya daripada yang baik. Dah baik. Tapi kepada yang lebih baik. Daripada yang berdosa kepada yang lebih bertakwa. Maksudnya. Jadi nak jadi bertakwa, nak jadi lebih baik ni apa dia? Nak ubah diri kita, mula-mula apa? Kena bersihkan dalaman dulu. Nak bersihkan dalaman macam mana? Taubat. Tu saya kata taubat. Taubat nasuha. Okey. Syurga dan neraka disediakan kepada para pendosa. Neraka ternyata buat para pendosa. Begitu juga syurga yang hakikatnya buat para pendosa. Tetapi yang membezakannya, bagaimana neraka disediakan buat pendosa yang begitu ketika hayatnya tak pernah beristighfar. Itu neraka. Semua orang pendosa. Kita semua pernah buat dosa. Semua manusia pernah buat dosa. Okey? Kecuali Nabi Muhammad SAW yang dilindungi Allah lah, yang sempurna, manusia sempurna paling di dunia ni, paling sempurna Nabi Muhammad SAW. Jadi manusia selain Nabi Muhammad SAW semua pernah melakukan dosa. Saya, siapa-siapalah, ulama ke siapa ke, siapa berani cakap dia tak ada musuh? Siapa berani cakap dia tak ada dosa? Ada berani cakap? Saya tak berani, kan? Pasal jangan takbur bila kita cakap, aku ni kenapa aku ni boleh sakit ni, orang buat aku tak ada musuh, tak ada dosa dengan siapa-siapa. Jangan cakap itu, takbur tu.
Siapa kita nak mengatakan kita tak berdosa? Okey, tetapi neraka ni buat pendosa yang tak sempat nak bertaubat ketika hayatnya. Dia mati dalam su'ul khatimah. Kita nak mati dalam husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Apa itu su'ul khatimah? Nanti saya jelaskan. Okey, jom kita terjemahkan semangat hijrah ini daripada satu peringkat yang kita pernah senang kepada satu tahap yang lebih susah. Maknanya kita meninggalkan zon selesa kita pada zon yang lebih mencabar agar kita tak manja dan kita sentiasa menyalahkan setiap potensi bakat yang dianugerahkan kepada kita. Maksud kita buat sebaik-baik lah. Okay? Apa-apa pekerjaan nak bekerja di dunia ni pun buatlah sebaik-baik. Selagi kita menyenangkan hati orang lain, insya-Allah Allah akan senangkan kita nanti. Okey. Maka ujian Allah SWT sebagai asbab untuk kita menyalahkan potensi kita untuk berubah. Bila Allah turunkan ujian tu bukan maksudnya, ada dua sebab kenapa Allah turunkan ujian kat kita. Yang pertama, nak bersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Pasal bila dia sakit, bila dia timpa penyakit, dia sakit apa semua, benda tu adalah nak clean dosa kita. Jadi kita sebenarnya kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi kita jangan minta doa sakit. Kita minta sihat. Kita tak boleh minta mati, kita tak boleh doa minta sakit. Tapi kita minta kesihatan. Tapi kalau Allah bagi kesihatan, kita doa, ya Allah, jika benda ini adalah penghapus kepada dosaku, sakit ini adalah penghapus dosaku, ya Allah, aku bersyukur padamu, ya Allah, ampunilah dosa-dosa aku. InsyaAllah. Tak kisahlah sakit apa pun, insyaAllah tu sebagai kata nak clean kita punya. Yang kedua, ujian Allah ni adalah nak meningkatkan darjat seseorang. Orang tu, contoh, okey, dia dah bertaubat. Pasal bila orang yang nak berubah ni, Allah tambah lagi ujian. Dia nak upgrade lagi orang tu. Dulu kita punya level sini. Kan? Bila kita taubat, naik sikit. Allah uji lagi. Uji lagi, kalau kita boleh lepas ni, naik lagi. Kita upgrade darjat kita. Allah tinggikan darjat kita di sisi Allah. Mungkin dekat manusia tak ada apa-apa, tak nampak. Tapi di sisi Allah, darjat tinggi. Ingat. Okey. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Okey, jadi saya nak simpulkan kesimpulannya, hijrah yang sebenar-benar kita perlu lakukan adalah membentuk diri kita menjadi insan yang sentiasa bertakwa dan mengharapkan redha Allah. Bila hidup ini sentiasa melakukan sesuatu kerana redha Allah, barulah segala matlamat kita akan lebih jelas. Usaha pekerjaan kita lebih ikhlas, sifat sombong, takbur, riak dan ujub dapat dikikis sedikit demi sedikit dalam diri kita. Maksudnya, bila kita taubat ni, kita dah dekat diri kita dengan Allah, maka apa pun kita buat, kita nak harapkan redha Allah aja. Pekerjaan kita. Misal kata kalau pekerjaan itu kita jadi menyusahkan kepada Allah, kita doa kepada Allah, ya Allah, permudahkan urusan ya Allah. Jadi kita tak adalah bekerja tu kerana nak riak ke, takbur ke apa semua kan. Kalau kita dapat pangkat, dapat harta pun, kita tahu benda ni amanah ni. Kita dapat harta, kekayaan, bukan kita punya. Dalam dunia ni, siapa berani cakap? Satu pun bukan kita punya. Ni tubuh badan ni, Allah punya. Nafas, Allah punya. Harta, duit, gaji, semua. Anak isteri, semua Allah punya. Kita cuma memegang amanah sahaja. Pasal orang yang harta banyak ni, amanah dia besar. Duit dia banyak, besar dia amanah dia. Banyaklah sedekah. Okey? Banyak-banyak sedekah, insya-Allah infak harta. Okey. Dan juga sentiasa takut melakukan dosa. Jadi bila seseorang itu mengharapkan redha Allah, dia akan jadi takut untuk melakukan dosa. Dia tahu Allah sentiasa memerhatikannya. Dan seterusnya membentuk hidup bermasyarakat yang bersatu padu, bukan berseteru. Semoga sama-samalah kita mendapat hidayah Allah sehingga ke akhir hayat kita di dunia ini. Okey, semoga tazkirah saya pada hari ini menjadi manfaat buat diri kita semua. Ingatlah, siapa pun diri kita dahulu tak penting. Dulu kita tak penting. Siapa pun diri kita dulu. Kalau kita dulu seorang yang jahat, tak penting. Kalau dulu kita baik pun, tak penting sekarang ni. Okey, penting. Tapi tak penting. Kenapa saya kata tak penting? Okey. Kita ni, macam ni. Kalau diri kita dulu baik, kemudian tiba sekarang kita riak. Aku dulu baik. Tiba kita diuji. Contoh kan, aku diuji. Kita pun mengungkit balik kebaikan kita. Penting tak? Jadi penting tak kebaikan kita dulu? Sia-sia kan? Hilang. Kita ungkit balik. Aku dulu baik. Aku dulu belanja kau susah. Contohnya kan. Kau susah, aku yang tolong kau. Aku bagi sedekah kat engkau. Hilang. Semua hilang. Bila cakap dengan lidah je dia cakap, semua hilang kebaikan dia. Jadi tak penting kan? Itu maksud saya. Okey, yang penting adalah yang dahulu dijadikan sandaran untuk hari ini supaya kita menginsafi menjadi yang lebih baik. Okey. Apa yang saya katakan sekali,
Bila Allah uji kita, okey, bila Allah uji kita sama dengan penyakit, miskin, sembitan, kecewaan, kesakitan, maka itu tanda Allah memberikan kasih sayang. Sama untuk menghapuskan dosa ataupun ingin meningkatkan darjat hamba-Nya. Yang seperti mana saya katakan sebelum ini. Ingatlah, segala ketentuan adalah dari Allah dan apa yang kita paling takutkan adalah pengakhiran hidup kita. Semoga akhir hidup kita nanti berakhir dengan husnul khatimah. Iaitu pengakhiran yang baik. Okey, pengakhiran baik di sisi Allah. Dan moga kita dijauhkan dari su'ul khatimah, iaitu mati yang seseorang itu belum bersedia bertemu Allah. Mati dalam keadaan tengah buat maksiat ke, mati dalam keadaan sesat ke, na'udzubillah min zalim. Okey, semoga kita sama-sama mendapat syafaat. Okey, maaf, mungkin ini adalah second plan saya untuk buat rakaman kerana saya takut sekiranya tak ada line ke apa ke. Maklumlah, kadang-kadang line tak tentu di rumah saya ni. Jadi saya buat video awal-awal untuk program pada hari ini. Okey, insya-Allah semoga bermanfaat. Sekali lagi sekalian saya ingin akhiri dengan tazkirah saya dengan zikir dan selawat. Mari kita sama-sama bacakan, ikut saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Sekian dari saya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.